Cikgu, macam mana nak buat soalan ni? Dia kata mempunyai punca nyata yang sama. Jadi saya buatlah B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Tapi at the end nanti saya dapat nombor khayalan. Sedangkan jawapan kat belakang lain. Macam mana tu? Baik, apa persamaan kita yang pertama tadi? NX kuasa 2 tambah dengan dalam kurungan 3 tolak 2N tutup kurungan X tolak 3 sama dengan kosong. Ni kita punya persamaan yang pertama. Persamaan kita yang kedua, X kuasa 2 tambah NX tolak T sama dengan kosong. Ni persamaan kita yang kedua. Soalan dia kata apa? Kedua-dua persamaan ni mempunyai punca yang sama. Okey. Kalau kita tengok kepada persamaan kita yang kedua, nilai A dia kita tahu, iaitu 1. Jadi makna kata kita dapat katakan graf untuk persamaan yang kedua ni bentuk dia senyum. Jadi andai kata, okey, ini paksi X cikgu. Jadi cikgu boleh lakarkanlah graf kita untuk persamaan yang kedua. Okey, cikgu buat macam ni. Untuk persamaan yang pertama, kita tak tahu nilai A dia. A kita untuk persamaan yang pertama adalah N. Jadi N ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Katakanlah N ni positif. Okey, dia akan senyum. Tapi dia senyum pun, boleh jadi dia senyum dalam keadaan dia lebih cembung. Ataupun mungkin dia senyum, tetapi dalam keadaan dia lebih cekung. Cikgu buat je. Kerana cikgu hodoh, so minta maaf lah. Okey. Katakanlah pula kalau N tu negatif. Kalau N tu negatif, dia akan jadi masam lah. Okay, so cikgu buat je lah macam ni. Dia akan jadi masam lah. Pun sama juga. Mungkin dia masam dan dia lebih cembung. Ataupun mungkin dia lebih cekung. Wallahualam. Jadi apa yang kita buat ni berdasarkan teori awal. Lakaran kasar. Okay, berdasarkan maklumat yang sedia ada. Faham tak? Okay, kita tak tahu keadaan yang sebenar. Tak tahu. Sebab N tu pun tak tahu kan. Okay. Jadi, tak kira lah dia senyum ke, dia masam ke, dia cembung ke, dia cekung ke. Persamaan dia adalah kedua-dua graf ni dia akan bersilang dengan paksi X pada tempat yang sama. Sebab dah kata punca dia punca yang sama. Dah kata kedua-dua persamaan ni mempunyai punca yang sama. Jadi tempat persilangan dengan paksi X tu pun mestilah sama. Itu maksud dia. Okay, sebab tu cikgu buat semuanya ni bersilang dekat sini. Kalau kamu perasan lah. Nampak cikgu buat macam ni. Okay. Katakanlah tempat persilangan ni nilai dia negatif 10. Jadi maksudnya punca untuk persamaan yang kedua adalah negatif 10. Dan begitulah juga punca bagi persamaan yang pertama negatif 10. Itu maksudnya kedua-dua persamaan mempunyai punca yang sama. Ini contoh. Tapi tak tahulah punca dia berapa kan. Cikgu buatlah negatif 10. Contoh. Okey. Di sini ramai tak perasan sebenarnya. Habis apa bendanya cikgu dekat sini kan. Itu gunanya lakaran. Tengok disebabkan diorang bersilang dengan paksi X pada tempat yang sama, automatik persamaan paksi simetri untuk graf-graf itu adalah sama. Ingat keadaan ni hanya berlaku jika dia bersilang dengan paksi X pada tempat yang sama. Tak kira lah ada 3 graf ke, 4 graf ke, 10 graf ke. Kalau dia bersilang dekat tempat yang sama, dekat paksi X tu, barulah persamaan paksi simetri diorang adalah sama. Okey? Ni tolong faham. Ni ramai tak perasan sebenarnya. Okey, baik. So sekarang cikgu padam. Okey. Apa rumus untuk paksi simetri? Ni catat Rumus untuk persamaan paksi simetri adalah negatif B per 2A. Baik, sekarang ni cikgu nak cari dulu paksi simetri untuk persamaan yang pertama. Pakai aja rumus yang kita buat ni. Okay, so dia akan jadi negatif B. B kita untuk persamaan yang pertama adalah 3 tolak 2N. Ni lagi satu hal. Kurungan jangan lupa buat. Tak buat kurungan, hanyut jadinya. Per dengan 2A. A kita untuk persamaan yang pertama adalah N. So 2 darab N, 2N lah. Sama dengan negatif B per 2A untuk persamaan yang kedua pula. Okay, so negatif B. B kita untuk persamaan yang kedua, apa dia? N. Per 2A. A kita untuk persamaan yang kedua adalah 1. So 2 darab 1, 2 lah. Nampak tak apa yang cikgu buat? Cikgu samakan paksi simetri untuk persamaan yang pertama. Cikgu samakan dengan paksi simetri untuk persamaan yang kedua. Okay.
Kat sini algebra, kita pindah-pindah. So nanti kita akan dapat negatif 2 dalam kurungan 3 tolak 2n sama dengan negatif 2n kuasa 2. Ni boleh kembangkan ni. Sebab itulah kena buat kurungan. Tak buat kurungan, memang kamu tak ada jumpa kembang-kembang ni, tak adanya. Jadi salah nanti. Okey. Sebab tu kena buat kurungan, hati-hati. So nanti kita akan dapat negatif 6 tambah dengan 4n sama dengan negatif 2n kuasa 2. Susun kepada bentuk arm kuadratik. So nanti dia akan jadi 2n kuasa 2 tambah 4n tolak 6 sama dengan kosong. Ini satu hal lagi. Biasa student bila tengok macam ni, dia cepat-cepat ambil kalkulator, dia tekan EQN tu kan, fungsi EQN tu kan. Jangan pemeriksa tahu. Memang student akan tekan kalkulator punya. Di sini dia nak perangkap tu. Dia nak tengok student permudahkan dulu ataupun tidak. Kalau tak permudahkan, di sini dia akan potong markah. Okey. So kita permudahkan dulu. So nanti kita akan dapat n kuasa 2 tambah 2n tolak 3 sama dengan kosong. Okey, dah permudahkan. Barulah kita ambil kalkulator, tekan yang EQN tu. Okey, tekan masing-masing tekan. So nanti awak akan dapat nilai n tu ada 2, iaitu 1 dan negatif 3. Kenapa cikgu tinggalkan ruang kosong dekat atas ni? Pun sama. Pemeriksa nak tengok macam mana jalan kerja yang awak buat. Kalau tekan kalkulator, memang kita akan dapat terus jawapan. Tapi bagaimana jalan kerja sebenarnya? Kan dia nak tengok benda tu. So ni cikgu pergi laju. Untuk student cikgu memang cikgu tekankan lah benda ni. InsyaAllah dia orang takkan lupa lah. Okay. Cikgu rasa awak pun tahu ni insyaAllah. Kena tunjuk ni. Jalan kerja ni semua kena tunjuk. Okey, baik. So kita dapat dua nilai n kan? 1 dan juga negatif 3. So kita kenalah buat satu persatu. Okey, sekarang ni kita buat dulu. Apabila n sama dengan 1, kita gantikan dekat kedua-dua persamaan kita tu. Okey. So untuk persamaan yang pertama tadi, yang nx kuasa 2 tambah 3 tolak 2n tu kan? Gantikan. So nanti kita akan dapat x kuasa 2 tambah dengan 3 tolak 2n. N kita 1. So 3 tolak 2, 1. Okey. So akan jadi x tolak 3 sama dengan kosong. Okey. Cuba gantikan pula n sama dengan 1 ni dekat persamaan yang kedua. So nanti kita akan dapat x kuasa 2 tambah x tolak t sama dengan kosong. Okey. Tengok Perasan tak? Sekarang ni rupa-rupanya kedua-dua graf kita tu, kedua-dua persamaan kita tu adalah persamaan yang sama sebenarnya. Nampak tak? Tadi masa kita buat lakaran awal, kita pun tak tahu nilai n. Kita kata dua graf yang berbeza. Lebih cembung ke, lebih cekung ke, masam ke, Wallahualam. Kita pun tak tahu. Rupa-rupanya, bila kita dah dapat nilai n, oh lama. Dua-dua graf ni sebenarnya adalah graf yang sama sebenarnya. Nampak tak? X kuasa 2 tambah x tolak t. Yang ni tolak 3. Maknanya kata kita tinggal buat comparison je lah. Perbandingan. Bandingkan. So nanti kita akan dapat negatif t sama dengan negatif 3. Jadi t samalah juga dengan 3. Jadi apabila n sama dengan 1, maka t nya adalah 3. Ni baru markah yang pertama. Sekarang kita buat pula apabila n sama dengan negatif 3. Kita ada dua nilai n tadi kan. Okey, gantikan negatif 3 ni ke dalam kedua-dua persamaan kita. So, bila cikgu gantikan dekat persamaan yang pertama, yang nx kuasa 2 tambah 3 tolak 2n tu kan. So, cikgu akan dapat negatif 3x kuasa 2 tambah dengan 3 tolak tambah. So, 3 tambah 6, 9. Okey, tambah 9x tolak 3 sama dengan kosong. Ini boleh pemudahkan ni. Jangan lupa apa yang boleh pemudahkan, kita pemudahkan. Okay, ni boleh bahagi dengan negatif 3. So nanti cikgu akan dapat x kuasa 2 tolak 3x tolak tambah 1 sama dengan kosong. Okey, gantikan pula n sama dengan negatif 3 tu dekat persamaan yang kedua. So nanti cikgu akan dapat x kuasa 2 tolak 3x tolak t sama dengan kosong. Nampak tak? Ni sebenarnya sama ni. Kedua-dua persamaan ni sama sebenarnya. Okey, jadi tinggal kita buat perbandingan sahaja. Okey. So, mana kata negatif t sama dengan 1. Jadi, t samalah juga dengan negatif 1. Maknanya kata apabila n tu negatif 3, t
T-nya adalah sama juga dengan negatif 1. Dah siap. Beginilah sebenarnya.